Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1576. Antara paparan utama. Doa laknat untuk PM dan PPM, Neo Khawarij semakin memarah. Kebijakan dasar ekonomi madani tarik pelabur. Inikah harga yang perlu dibayar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khawarij ialah satu puak dalam Islam yang menamakan kumpulan mereka sebagai Jemaah Islam, Jemaah Muslimin, Jemaah Mukminin selain beberapa nama atau gelaran yang mereka cipta sendiri seperti Ahli Al-Iman dan lain-lain. Penulis sejarah dan ramai ulama menamakan mereka sebagai Khawarij kerana sikap mereka yang telah terkeluar pada kebenaran dengan tindak tanduk mereka yang sering bercanggah dengan kumpulan ramai atau masyarakat semasa. Khawarij terkenal dengan sikap melampau dalam agama, mengkafirkan sesama Islam, membenci pelaku dosa, memusuhi siapa saja yang tidak menyokong mereka. Selain itu, mereka sendiri terkenal dengan kuat ibadat, warak, ahli agama, amanah dan sebagainya. Terkini, Keadilan Kemaman mengecam pihak tertentu yang membuat sebaran di media sosial doa laknat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Ketua Penerangan Keadilan Kemaman Ahmad Nadir Yub, doa laknat ke atas sesama penganut Islam bukanlah sebahagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Katanya doa seperti itu adalah amalan puak Khawarij yang berniat memecah belahkan umat Islam. Keadilan Kemaman membida sekeras-kerasnya penularan pesanan ringkas mengandungi unsur-unsur doa laknat kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri di aplikasi WhatsApp sekitar daerah Kemaman. Pesanan yang tular di dalam kumpulan aplikasi WhatsApp sekitar daerah Kemaman ini meminta pihak yang menerima pesanan supaya mengadakan solat hajat dan berdoa mirip seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Jahal ketika Rasulullah dibaling dengan najis unta oleh Abu Jahal. Perbuatan mendoa laknat terhadap pemimpin negara yang telah dipilih secara sah adalah isyarat bahawa pemikiran Neo Khawarij semakin menular dalam masyarakat, katanya dalam satu kenyataan. Tahukah anda siapakah yang dikategorikan sebagai pembawa pemikiran Neo Khawarij? Neo Khawarij merupakan puak yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam pihak yang tidak menyokong mereka. Alasan mereka kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Sepanjang sejarah, mereka telah berperang sesama Muslim atas nama politik agama, iaitu mereka merupakan puak yang hendak menegakkan Islam dan penentang mereka merupakan musuh agama. Natijahnya, berapa ramai pihak yang mereka hukum sebagai musuh Islam kerana tidak menyokong hasrat politik Islam ala mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran tentang kemunculan mereka dan menyuruh kita menentang mereka. Saidina Ali bin Abi Talib dan para sahabat Rasulullah telah memainkan peranan mereka memerangi kelompok yang sesat ini. Maka menjadi kewajipan umat Islam selepas mereka menentang aliran pelampau Khawarij ini yang muncul sepanjang zaman. Menentang mereka itu merupakan perjuangan Islam yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia telah lakukan oleh para sahabat. Antara ciri-ciri utama puak Khawarij ialah mengkafirkan pelaku dosa, memusuhi dan bersikap keras dengan umat Islam yang tidak bersama mereka. Sebaliknya bersikap lunak dan amat mesra dengan penyembah berhala yang bersama mereka. Mereka juga mempunyai ciri gila kuasa dan bercita-cita tinggi untuk menjadi kerajaan dan tidak pernah berpuas hati atau bersetuju dengan pemerintahan orang lain. Manakala slogan perjuangan mereka ialah tidak ada hukum kecuali hukum Allah, padahal mereka sendiri tidak beramal dengan hukum Allah dalam banyak hal termasuk mudah mengkafirkan dan memunafikkan orang lain. Justru itu, sesungguhnya pemikiran Khawarij tidak wajar dijadikan ikutan dalam kalangan umat Islam Malaysia yang berfahaman sederhana dan menghormati masyarakat berbilang kaum. Rakyat Malaysia wajar menjauhi golongan berpolitik melampau yang tidak mengira tindakan mereka boleh menyebabkan huru-hara dan ketidakstabilan. Pemikiran Neo Khawarij yang semakin menular adalah satu barah yang begitu serius kepada masyarakat. Fahaman sebegini wajib ditolak secara konsisten oleh setiap lapisan masyarakat, berganding bahu untuk memastikan fahaman itu dihapuskan dengan segera agar ia tidak terus membunuh jiwa dan iman.
Dasar ekonomi madani yang jelas serta kestabilan politik menjadi faktor utama pelabur khususnya antarabangsa melabur di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan keyakinan tersebut juga turut mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi diluluskan dalam sejarah negara tahun lalu. Beliau berkata kejayaan tersebut tidak hanya dicapai dengan beberapa kunjungan ke negara luar, namun ianya turut membabitkan usaha daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI dan Kementerian Luar. Pelabur sama ada domestik atau asing, apabila mereka nak datang, mereka mahu tengok dasar jelas atau tidak. Kita ada pelan perindustrian, transisi tenaga, transformasi digital dan program keselamatan makanan yang jelas. Mereka tahu sebelum bertemu kita beberapa kerangka kebijakan ekonomi yang kita jelaskan. Selain itu, ia juga disumbang kepantasan kelulusan yang mendapat teguran sebelum ini sama ada di peringkat persekutuan, negeri dan perbandaran. Manakala di peringkat persekutuan, kita tumpukan satu agensi di MITI untuk menyelaraskannya, katanya di Dewan Rakyat. Ketika diminta mengulas mengenai kesan daripada perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China kepada Malaysia, Anwar mengakui keadaan tersebut memberi kesan kepada negara pengeksport ke China termasuk negara ini. Namun jelas beliau yang juga Menteri Kewangan, keadaan itu juga memberi manfaat kepada Malaysia apabila beberapa negara seperti Jerman mengurangkan kebergantungan kepada China, seterusnya memilih Malaysia sebagai hub dagangan. Dalam beberapa bulan ini dapat kita lihat MITI menerima kehadiran Menteri Perdagangan dari negara luar dan kita juga masih mendapat pelawaan dari Arab Saudi dan Qatar yang dulunya juga melabur namun agak rendah. Sebab itu saya fikir kita akan terus beri tumpuan dan latihan kepada bakat tempatan kerana kelemahan kita adalah matematik, sains, kejuruteraan, TVET, pendidikan teknikal dan vocational dan kecerdasan buatan AI pada tahap tinggi. Kita boleh lakukan sekiranya kita beri tumpuan dan beri peruntukan sepenuhnya, ujar PMX. Dalam pada itu, Kerajaan Perpaduan Madani menjangkakan potensi pelaburan sebanyak 24.5 bilion ringgit susulan lawatan Perdana Menteri ke Australia dan Jerman baru-baru ini. Anwar berkata kunjungan rasmi ke Jerman selama 6 hari sebelum ini berjaya menarik pelabur luar meliputi industri tenaga dan industri pembuatan termasuk semikonduktor, aeroangkasa, produk kimia, peranti perubatan dan sektor automotif. Antara syarikat-syarikat Jerman yang telah memberi komitmen untuk melabur di Malaysia termasuk Siemens Energy, Infineon Technologies, Airbus, B. Braun, BMW, Nexperia dan Delo Chemical. Dari segi potensi ekspor pula, potensi pembelian tambahan yang diperolehi hasil lawatan ke Jerman adalah berjumlah 1.4 bilion ringgit daripada syarikat Airbus dan ia memberi suntikan yang memberansangkan kepada jualan ekspor produk dan perkhidmatan Malaysia ke Jerman, khususnya dalam sektor aeroangkasa bagi tempoh 5 tahun akan datang. Katanya pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT semalam. Mengulas lanjut untuk pelabur-pelabur Australia, Anwar berkata syarikat Atrang, NextDC, Latrobe Magnesium, kumpulan Arnolds dan Cochlear Limited adalah antara yang memberi komitmen untuk melabur di Malaysia. Pelaburan-pelaburan ini merangkumi sektor pusat data, alat peranti perubatan, industri keluli dan pembuatan makanan. Ia juga dijangka membantu Malaysia dalam memperkukuhkan ekosistem dalam ekonomi digital dan tenaga boleh baharu serta mewujudkan sekurang-kurangnya 1,200 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, ujarnya. Jelas Perdana Menteri, Malaysia juga menjana potensi jualan ekspor produk Malaysia ke Australia sebanyak 962.1 juta ringgit bagi barangan kayu, baja, makanan dan minuman serta komponen elektrik susulan lawatan itu. Selamat maju jaya Malaysia, apalagi yang perlu dipertikaikan tentang kesungguhan dan kewibawaan sosok tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membawa nama Malaysia harum serata dunia. Bangkit bersama membina kejayaan dan kegemilangan demi anak watan. Tahniah Perdana Menteri. Ketua Pemuda UMNO Malaysia lebih-lebih dalam isu KK Supermart, satu hari dia pasti kena tembak mati. Itu kata-kata ugutan terhadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang didengar seorang pengadu yang kemudiannya membuat laporan polis. Susulan itu, seorang pemilik bengkel ditahan petang semalam di sekitar kandang Melaka Tengah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, suspek berkenaan ditahan kira-kira pukul 4 petang semalam. Menurutnya, lelaki berusia 68 tahun terbabit ditahan selepas polis menerima satu laporan daripada pengadu yang terdengar kata-kata ugutan itu. Jelasnya, pengadu yang juga pesara kerajaan berusia 62 tahun terdengar ugutan disuarakan suspek ketika berada di bengkel kereta milik suspek pada 20 Mac lalu. Pengadu katanya hanya berdiam diri mendengar kata-kata ugutan itu dan tidak melayan lelaki tersebut.
Christopher berkata hasil siasatan mendapati tempat kejadian merupakan satu pondok yang didirikan untuk menjalankan kerja-kerja membaiki kereta. Ujarnya suspek mengaku memberitahu kepada pengadu rasa tidak puas hatinya terhadap kenyataan yang dikeluarkan Ketua Pemuda UMNO itu. Hasil soal siasat awal, suspek mengaku telah memberitahu pengadu ketidakpuasan hati terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh mengenai isu KK Supermart. Tiada sistem kamera litar tertutup, CCTV dan perkhidmatan kawalan keselamatan di kawasan tersebut, tambahnya. Suspek bagaimanapun jelasnya dibebaskan dengan jaminan polis kerana sakit. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Kesesaan kerana melakukan ugutan. Terdahulu, media melaporkan Dr. Muhammad Akmal dimaklumkan mengenai ugutan bunuh terhadapnya selepas dihubungi seorang individu yang tidak dikenali ketika dalam perjalanan ke program rasminya semalam. Beliau kemudian tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin petang semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Adur Melimau dan Exco Melaka itu berkata, laporan dibuat bagi melindungi keselamatan diri dan keluarga daripada ancaman. Mula-mula saya tak nak buat, tetapi apabila ada satu laporan mengenai perkara ini, saya fikir ia perkara yang serius untuk saya melindungi keselamatan ahli keluarga. Saya harap pihak polis dapat menjalankan siasatan dan kita tunggu apa keputusannya selepas ini, dipetik Berita Harian. Beliau mendakwa ugutan bunuh itu dimaklumkan oleh seseorang yang menghubunginya ketika dalam perjalanan ke satu program di Lipat Kajang Jasin semalam. Dilaporkan ia berkaitan kelantangan Akmal dalam memperkatakan isu penjualan stokin tertera kalimah Allah mutakhir ini. Akmal merupakan antara yang paling lantang mengecam KK Supermart berikutan kontroversi itu, walaupun KK Supermart dan syarikat pembekal stokin tersebut sudah memohon maaf. Semalam, sebuah cawangan kedai KK Supermart di Bido, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi. Namun menurut laporan China Press, bom petrol itu jatuh di kawasan kosong di depan kedai itu tidak meletup. Cawangan itu juga antara salah satu daripada 3 cawangan di mana stokin tersebut ditemukan. Akmal mengecam tindakan itu namun kekal berkata boikot perlu diteruskan secara bertenang. Sebagai respons, juga bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin menggesa Ketua Pemuda UMNO itu dan umat Islam yang marah terhadap KK Supermart agar menghentikan kecaman mereka terhadap syarikat itu. Khairi berkata kemarahan umat Islam berhubung penjualan stokin tentera kalimah Allah telah disuarakan dengan jelas dan tiada keperluan lagi untuk terus melanjutkannya. Pertamanya, bagi orang Islam, kita kena berhenti sekejap. Adakah kita telah melebihi had? Dan mungkin kita bagi nasihat kepada sahabat kita Akmal, anda telah nyatakan pendirian anda. Saya sebenarnya tidak salahkan Akmal. Bersuara memang tugas beliau sebagai Ketua Pemuda. Tetapi sekarang masanya untuk berhenti. Kita serah kepada pengguna Islam di Malaysia sama ada mereka nak pergi KK Supermart atau tidak, katanya dalam podcast Keluar Sekejap. Benar, bersederhana dalam bertindak dan perlu disuara dengan penuh berhikmah dan bijaksana. Berhenti tidak bermaksud menyerah. Dibimbangi jika kemarahan terhadap KK Supermart berlanjutan, ia akan mempengaruhi naratif kaum yang negatif, malah akan membawa akibat yang jauh lebih buruk. Ia akan mempengaruhi naratif orang Melayu yang kata orang Cina memang tidak peka terhadap orang Melayu dan begitulah sebaliknya. Tahukah kita di sebalik apa yang berlaku, ada pihak yang sedang berguling-guling keseronokan kerana cita-cita mereka untuk melihat perpecahan kaum dan agama tercapai. Inikah harga yang perlu kita bayar untuk menyatakan kekecewaan? Usaha gadaikan keharmonian yang sedia terjalin antara kaum dengan isu ini. Selagi bernama manusia, kita akan terus melakukan kesilapan. Namun percayalah, di sebaliknya tersembunyi satu hikmah yang cukup besar yang masih menjadi rahsia Allah. Ayuh noktakannya di sini. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.